Nasional 8 edisi 30 Jun, paparan-paparan utama yang menanti anda malam ini. Pesawat Hercules bawa 113 anggota tentera terhempas di Medan. Sokong IS di negara ini, 2 beranak di penjara. Dan MOU bina lebuh raya Pan Borneo dimeterai. Rinciannya bersama saya, Fatin Hidayat Ghazali dan Rashikin Abdul Rahman dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Satu lagi tragedi penerbangan berlaku hari ini. Sebuah pesawat pengangkut tentera Indonesia jenis Hercules membawa 113 orang terhempas di kawasan perumahan awam dan hotel di Kota Medan, Sumatera Utara tengah hari tadi. Panglima Tentera Udara Indonesia Agus Supriyatna mengesahkan kesemua 101 penumpang dan 12 anak kapal terkorban. Siaran stesen televisyen tempatan melaporkan pesawat itu terhempas di atas puluhan rumah awam di Royal Gardenia, Jalan Letjen Jamin Ginting, Kilometer 9, Padang Bulan. Setakat ini 49 mayat dikeluarkan oleh pasukan keselamatan dan dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik di Medan. Jumlah kematian dijangka terus meningkat. Pesawat Hercules C-130 itu menuju ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan membawa tentera dari Pangkalan Udara Sowondo Medan, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan dari Pangkalan Udara Ranai di Natuna, Kepulauan Riau. Ia dilaporkan terhempas beberapa minit selepas berlepas dari Medan. Difahamkan juruterbang pesawat ada menghubungi pangkalan untuk berpatah balik kerana masalah teknikal. Sementara itu, Kepala Staf Komando Daerah Militer Komdam 1 Bukit Barisan, Brigadier Jeneral TNI Cucu Sumantri dipetik Metro TV sebagai berkata, kesemua anak kapal pesawat itu dipercayai terkorban dan kerja mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Pesawat berusia lebih 50 tahun itu dikendalikan juruterbang Kapten Sandy Permana dari Skuadron 32 Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2005, sebuah pesawat komersial Mandala Airlines jenis Boeing 737-200 yang membawa 112 penumpang dan 5 anak kapal terbabit, terhempas dan meletup di tempat yang sama. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 18 tahun dan 12 tahun terhadap 2 beranak yang mengaku bersalah berpakat mempromosi dan memberi sokongan kepada perbuatan kumpulan militan IS di negara ini. Murad Halimuddin Hassan dan anaknya Abu Daud Murad Halimuddin mengaku bersalah atas tuduhan merancang penculikan VVIP, rompakan senjata api di balai-balai polis dan kem tentera serta serangan terhadap pusat hiburan dan bangunan kerajaan di sekitar Lembah Kelang. 4 lagi tertuduh yang dihadapkan ke mahkamah sama bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Kesemua mereka ditangkap pada 5 April lepas di Ibu Negara. 9 lagi suspek anggota sindiket pemerdagangan manusia ditahan dipercayai terlibat dengan pendaratan 2 bot pendatang asing tanpa izin parti di Langkawi bulan lalu. Mereka terdiri daripada 7 warga Myanmar dan 2 warga Bangladesh. Kesemua mereka ditahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, suspek akan disiasat di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Kita tangkap mereka di Kedah dan mereka juga ditangkap di bawah Tipsum dan penahanan dan siasatan dibuat di bawah Akta Kesalahan Keselamatan atau SOSMA. Jadi kita memang memandang serius masalah penyeludupan orang dan juga memperdagangkan orang dan juga penyeludupan migran ini, dan kita akan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap mereka-mereka yang terlibat.
25 Jun lalu, seorang pemilik bot warga tempatan yang digunakan sindiket telah ditahan bersama 8 warga Bangladesh dan seorang warga Myanmar. Mereka dipercayai terlibat menguruskan pendaratan parti di Langkawi. Tan Sri Khalid menghadiri penutupan seminar anti pemberdagangan orang dan anti penyeludupan migran di Maktab PDRM Ceras. Pelbagai dokumen lengkap berkaitan pembelian aset Majlis Amanah Rakyat MARA di luar negara telah diserah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Jelas Pengerusi MARA Tan Sri Anwar Musa, dokumen terlibat turut membabitkan pemilikan 3 hartanah di Australia yang didakwa naib Presiden PKR Rafizi Ramli dibeli secara meragukan. 3 hartanah di Melbourne itu meliputi 746 Waston Street, 333 Exhibition Street dan 51 Queen Street. Menurut Tan Sri Anwar, permohonan pembelian telah melalui Majlis Ekonomi EC. Bagaimanapun, ruang diberi seluas-luasnya kepada SPRM untuk menyiasat. SPRM kita bagi seluas-luasnya. Tak ada limit. Kita buat aduan keseluruhan. Kaji semua proses. Tak terlibat kepada setakat 2 orang yang disebut oleh Akhbar Australia. Tak terhad kepada properti yang disebut oleh DH. Ada lagi properti lain MARA beli. Semak. Tak terlibat pada 2 pegawai MARA yang disebut oleh DH. Orang lain juga ada. Semak. Tak terhad pada Australia termasuk UK. Semak. SPRM, kita buka pintu. MARA juga akan melantik audit luaran antarabangsa yang mempunyai rekod cemerlang di peringkat global bagi mengaudit transaksi perakaunannya. Tan Sri Anwar menyampaikannya selepas menyampaikan sumbangan zakat kepada 380 penerima di Sri Puri, Bukit Mara, Kota Baru. Kajian menyeluruh terhadap punca kes penderaan kanak-kanak meliputi aspek keruntuhan rumah tangga akan dilakukan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ia ekoran insiden tidak berperi kemanusiaan yang menimpa adik Nur Zuliana Zara Zulkifli 5 tahun yang patah 13 tulang badannya akibat didera. Jelas Timbalan Menterinya Datuk Azizah Mohamad Dun, tindakan penambahbaikan seterusnya akan dilaksana menerusi siri penganjuran kursus dan program yang relevan bagi menyuburkan sifat kasih sayang. Jadi kita menengok secara keseluruhan tentang bagaimana berlakunya ini daripada segi aspek kekeluargaannya, rumah tangga tu kan. Jadi kita boleh tambah baik lagi mungkin daripada segi kursus-kursus kita, program-program kita di kementerian yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan alam perkahwinan, sebelum kahwin, sesudah kahwin dan sebagainya. Semua ini kita kena lihat. Beliau melawat adik Nur Zuliana yang baru selesai menjalani pembedahan usus semalam di Wad Anggerik Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini menyaksikan majlis memeterai perjanjian pembinaan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sarawak dengan Lebuh Raya Borneo Utara Sdn Bhd. Perjanjian ditandatangani Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Seri Zohari Akop, Setiausaha Kerajaan Sarawak Tan Sri Amar Muhammad Mursyidi Abdul Ghani dan Pengerusi LBU Tan Sri Abang Ahmad Urai Datuk Hakim Abang Mohidin. Projek Fasa 1 Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak membabitkan jajaran sepanjang 773 km. Melalui perjanjian itu, pembinaan fasa pertama akan dimulakan seawal September, membabitkan pakej Teluk Melano ke Sematan sepanjang 33 km. Pembinaan jajaran baharu 2 hala selorong bakal menghubungkan Pekan Kecil dan beberapa perkampungan di kawasan Teluk Melano yang kini hanya boleh dihubungi melalui jalan laut. Projek Lebuh Raya Pan Borneo merupakan janji kerajaan persekutuan yang dibuat semasa kempen PRU 13 dengan harapan memberi pembangunan infrastruktur bertaraf dunia kepada Sabah dan Sarawak. Projek sejauh 2,300 km itu bermula di Sematan, Lundu di Sarawak hingga ke Serudong, Sabah akan dibangunkan dalam 3 fasa membabitkan perbelanjaan RM15 bilion. Fasa pertama Lebuh Raya Pan Borneo jajaran Sarawak sepanjang 1,076 km menghubungkan Tanjung Datu Lundu ke Marapoh Lawas dilancarkan Datuk Seri Najib Tun Razak 3 bulan lalu. Fasa kedua membabitkan jajaran dari Tanjung Datu, Sematan Miri dan ketiga
dari Tedungan Merapuk Sindumin Limbang Lawas dijangka siap pertengahan 2023. Istimewanya lebuh raya ini ialah tiada bayaran tol dikenakan kerana pengguna lalu lintas tiada alternatif seperti di Semenanjung yang ada laluan pilihan iaitu jalan raya yang dibina Jabatan Kerja Raya. Manakala bagi jajaran Sabah, lebuh raya Pan Borneo bermula dari Sindumin di Sipitang ke Serudong, Tawau. Malam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima kunjungan 4 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara di pejabatnya di Perdana Putra, Putrajaya. Mereka bakal melaksanakan tugas selaku Duta Besar Malaysia ke Itali, Belanda, Arab Saudi dan Meksiko. Pertemuan Tan Sri Muhyiddin dan ketua-ketua perwakilan itu berlangsung kira-kira 40 minit. Mereka adalah Datuk Abdul Samad Othman, 58 tahun, yang akan ke Itali, Datuk Ahmad Nazri Yusof, 56 tahun, ke Belanda, Zainur Rahim Zainuddin, 55 tahun, ke Arab Saudi dan Muhammad Azhar Mazlan, 49 tahun, ke Meksiko. Kesemua mereka pernah memegang jawatan penting dalam perkhidmatan awam. Datuk Abdul Samad ialah bekas Setiausaha Bahagian Asia Barat dan Datuk Ahmad Nazri, bekas Konsular Kementerian Luar. Zainur Rahim pula bekas Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Dasar dan Penyelarasan dan Muhammad Azhar ialah bekas Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan dan Penerbitan Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan. Festival Ramadan Putrajaya kembali lagi dari 18 Jun hingga 16 Julai bermula 12.30 hari hingga 12.30 malam di Kompleks Perbadanan Putrajaya, Kiblat Walk dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Presin 3 Putrajaya. Antara program menarik ceramah agama setiap Sabtu dan Ahad, jualan barangan raya dan juadah berbuka, Expo Mega Raya serta acar panjut komuniti. Layari www.ppj.gov.my. Memberi sumbangan baju raya kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Demikian objektif projek Fabrik Kasih IM4U sempena Ramadan hasil kerjasama 1M4U dengan Pusat Giat-Mara di Ibu Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini melakukan tinjauan ke Pusat Terbabit. Projek yang bermula awal bulan lalu menyediakan pakaian kepada 125 anak yatim dari 4 rumah anak yatim sekitar Selangor berusia antara 4 hingga 17 tahun. Mereka bakal menerima pakaian 8 Julai ini dalam satu majlis berbuka puasa anjuran IM4U. Di bawah projek Fabrik Kasih, pihak 1M4U akan membekalkan kain dan bahan jahitan. Menggembirakan golongan kurang bernasib baik menikmati suasana Syawal yang bakal menjelang. Di sana sini aktiviti bantuan tahunan diteruskan demi membantu mereka membuat persiapan lebih sempurna sepanjang Ramadan. Di Ibu Negara, 700 golongan fakir miskin, ibu tunggal, anak yatim dan orang kelainan upaya menerima bantuan Hari Raya dari UMNO bahagian ceras. Bantuan wang tunai RM100, barangan makanan dan keperluan harian itu disampaikan isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor. Di Negeri Sembilan pula, 208 anak-anak istimewa dari 9 pusat pemulihan dalam komuniti daerah Rembau dan Tampin diberi peluang membeli pakaian sempena raya di Dewan Pekerti Seremban. Program dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan badan-badan swasta itu nyata mengeratkan semangat ukhuwah sepanjang Ramadan. Di Marang, Terengganu, 50 individu termasuk anak yatim, warga emas dan ibu tunggal menerima duit raya dan kurma dari PNB Negeri di perkarangan Masjid Mercang. Ia sebahagian daripada lebih RM30,000 yang diperuntukkan tahun ini untuk program amal di seluruh negeri itu. Setiap keluarga saudara baharu pula menerima RM300 dan tambahan RM50 lagi untuk setiap tanggungan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam di Kuala Nerus. Manakala setiap keluarga masyarakat orang asli menerima bantuan RM400. Dan di Nibong Tebal, Pulau Pinang, 10 orang anak yatim menerima sumbangan sempena Ramadan pada Majlis Berbuka Puasa Anjuran Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera ICU Negeri. Program yang memasuki fasa kedua itu berjaya menyatukan pelbagai kelompok golongan belia dalam satu aktiviti kebajikan.
Rombongan Jelajah Ramadan RTM Sehati Sejiwa 2015 bagi laluan 3 zon timur menjelajah Kelantan hari ini. Di Sarawak pula, Jelajah Ramadan RTM yang bermula di Limbang Khamis lalu kini di Bintulu setelah singgah di Miri dan Bekenu hujung minggu lalu. Di Kota Baru, Jelajah Ramadan peringkat negeri Kelantan ke Kampung Johor Labuk Macang untuk bersama penduduk kampung dalam aktiviti gotong royong membersihkan masjid selain penyampaian sumbangan zakat kepada fakir miskin. Rombongan tiba di pekarangan Kelantan FM semalam disambut pengarah penyiaran negeri Zulkifli Saleh. Diketuai penyelaras program Sukri Muhammad, rombongan berbuka puasa bersama 50 penghuni Rumah Warga Emas, Persatuan Orang Pekak Kelantan, Saudara Baharu dan golongan kurang upaya. Dan di Sarawak, Majlis Jelajah Ramadan RTM berlangsung di ruang lega RTM Bintulu. Ia dimeriahkan dengan kehadiran dan sokongan sahabat RTM Bintulu yang diketuai Jeffrey Ismail. Sebelum itu, mereka menjayakan rakaman program khas Aidilfitri meliputi rakaman program berpantun dan sloka Hari Raya yang diterbitkan Syaida Abdullah. 8,000 orang menjadi ahli sahabat RTM di Bintulu. Satu perjanjian baharu perlu dibentuk negara-negara ASEAN bagi mempantras sindiket pemerdagangan manusia. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar melihat sindiket yang berlaku di rantau ini mempunyai kaitan dengan semua negara ASEAN. Beliau berpandangan ASEAN perlu membentuk satu perjanjian keselamatan yang bukan sahaja meliputi isu penyeludupan manusia tetapi juga aspek kedatangan pendatang asing tanpa izin dan persempadanan darat serta laut. Adalah amat penting bagi ASEAN untuk menyelaraskan supaya dua-dua perkara ini, penyeludupan manusia dan penyeludupan imigran ini diletak dalam satu kelompok supaya dia ada koordinasi di antara penangani masalah. Dan saya cukup yakin dia akan menyelaraskan ini. Kalau ini dapat diselaraskan, makna dia pertukaran maklumat dan pertukaran intelijen yang ada di ASEAN yang telah kita perkenalkan menerusi ASEAN Pol boleh dapat diperketatkan lagi untuk mereka menangani masalah anti-human trafficking dan juga perdagangan manusia ni di kawasan ASEAN. Dan soalan penguatkuasaannya itu adalah perkara yang nombor 2. Mungkin juga akan dibincang semasa ASEAN meeting nanti. Kerjasama erat dilihat perlu dalam setiap kementerian negara ASEAN seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengekang sindiket terbabit di setiap negara ASEAN. Bagi mengelak salah guna serta kekeliruan orang awam, Eskom bakal menguatkuasakan peraturan baharu untuk tidak membenarkan mana-mana individu yang menjual, membeli dan memakai pakaian menyerupai seragam pasukan keselamatan. Peraturan berkenaan akan diperuntukkan seperti mana di bawah Seksyen 89 Akta Polis 1967. Terdapat undang-undang yang tidak membenarkan orang awam menjual, membeli dan memakai pakaian yang menyerupai pakaian seragam pasukan keselamatan. Eskom akan menguatkuasakan peraturan ini di S-Zone bagi mengelakkan kekeliruan dan salah guna oleh orang awam. Sebagai contoh, di bawah Seksyen 89 atau polis, menggunakan uniform polis tanpa kebenaran adalah satu kesalahan. Menggunakan uniform polis dan menyamar sebagai polis adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 171 Kanun Kesiasaan. Bagi Angkatan Tentera Malaysia, ATM pula, mana-mana orang selain para anggota ATM yang memakai apa-apa uniform sebagaimana yang diperihalkan dalam dokumen ini adalah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 140 dan juga 170 Kanun Kesiasaan. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Kadzim Yahya. Permodalan Nasional Berhad PNB mengumumkan agihan pendapatan sebanyak 3.45 sen seunit bagi Amanah Saham Nasional 2 ASN2 untuk tahun keuangan berakhir 30 Jun 2015. Pengagihan ini dijangka memanfaatkan 19,557 pemegang unit yang melanggan 1.28 bilion unit ASN2.
Pengerusi PNB Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid berkata peruntukan pengagihan pendapatan ini meningkat 135.2%, membabitkan pembayaran sebanyak 44.15 juta ringgit. Pecahan unit sebanyak 1 unit untuk 1 unit. Maka pegangan kepada pemegang unit ASN 2 pada 18 Julai 2014 kadar sebanyak 3.45 sen seunit yang berdasarkan kepada nilai PAR 50 sen ini adalah bersamaan dengan kadar 6.90 sen seunit pada nilai PAR RM1. Sehingga 26 Jun lalu, ASN2 telah menerima pendapatan kasar sebanyak 30.5 juta ringgit. 15.92 juta ringgit daripada jumlah itu disumbang pendapatan dividen syarikat-syarikat pelaburan, 10.36 juta ringgit daripada penjualan saham, manakala selebihnya merupakan lain-lain pendapatan. Kontraktor utama bagi projek Menara Warisan pula yang menelan perbelanjaan 5 bilion ringgit akan diumumkan pada suku ketiga tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Nasional Berhad PNB Tan Sri Hamad Kamah Piah Cik Osman berkata, kerja-kerja menanam cerucuk telah selesai dan kini asas bangunan sedang disiapkan. Ditanya sama ada kos pembinaan akan meningkat ekoran kenaikan harga bahan mentah, beliau berkata perkara tersebut sentiasa dipantau. Kita harapkan lebih kurang sama. Setakat ini kita tengok dari segi penilaian keseluruhan. Sebab saya tak involved dengan tender dan sebagainya, saya tak tengok yang terakhir. Tetapi bagaimanapun kita nak tentukan bahawa target kita awal dulu akan tidak banyak berubah. Pembinaan Menara Warisan setinggi 118 tingkat yang terletak berhampiran Stadium Merdeka dijangka siap menjelang 2018. Manakala kompleks keseluruhan meliputi hotel dan premis perniagaan dijangka siap sepenuhnya pada 2024. Kemenangan ke atas India mampu membawa skuad hoki negara ke Sukan Olimpik Rio de Janeiro tahun depan. Justru skuad The Speedy Tigers perlu kekal fokus pada perlawanan suku akhir menentang India dalam saingan separuh akhir Liga Hoki Dunia HWL 2015 di Antwerp, Belgium malam esok. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut mendoakan kejayaan skuad hoki negara dalam pertemuan dengan India itu nanti. Beliau menyatakan demikian menerusi entry terbarunya di laman Twitter yang mahukan pemain negara memberikan fokus 100%. Skuad negara perlu menamatkan cabaran dalam kelompok 3 teratas dalam kejohanan berkenaan untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik tahun depan. Bekas Olimpian lebih sesuai dilantik sebagai Ketua Kontingen bagi Sukan Olimpik Rio de Janeiro tahun depan dan Sukan C 2017. Bagaimanapun jelas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, calon tersebut perlu mempunyai pengalaman yang luas serta mempunyai kepimpinan dan pengurusan yang baik. Cadangan itu diutarakan Khairi Jamaluddin kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM kerana katanya atlet-atlet ini mempunyai nama dan beliau percaya mereka boleh menjadi pentadbir sukan yang cekap kerana berpengalaman luas sebagai atlet. Khairi berkata demikian selepas hadir pada majlis berbuka puasa bersama Persatuan Penulis-Menulis Sukan Malaysia SAM di Ibu Negara. Dalam pada itu, Khairi juga akan membentang kertas kerja penganjuran Sukan C 2017 berhubung venue dan acara sukan yang akan dipertandingkan. Menurutnya, sasaran untuk menjadi juara keseluruhan merupakan satu tugas yang berat, namun persediaan atlet perlu bermula dari sekarang. Bukan perkara yang mudah seperti yang saya sebutkan tadi. 2001 kita muncul juara, tetapi kita kena ingat bahawa 2001 kita membina atas kejayaan Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Kali ini kita tak ada projek Commonwealth. Jadi kita terpaksa bina daripada asas yang lebih rendah lagi. Khairi turut memanggil SAM untuk turut serta dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk Sukan C sebagai persediaan tuan rumah 2017. Baiklah, kita tinggalkan perkembangan sukan. Bekas vokalis kumpulan Axis Mamat didenda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur selepas dia mengaku bersalah atas pertuduhan mengambil dadah jenis methamphetamine Mac lepas. Magistrat Nur Farah Hazwani Othman turut memerintahkan Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin 36 tahun dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda.
Mahkamah turut memerintahkan Mamat menjalani tempoh pengawasan polis selama 3 tahun. Dia didakwa mengambil dadah itu di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang pada 11 malam pada 26 Mac lalu. Peguam Fadlizil Ikram Nur Zailan Shah yang mewakili Mamat memberitahu media adik angkat Mamat dari Singapura telah membayar denda itu. Mamat sedang menjalani hukuman penjara selama 8 bulan di penjara Bentong atas kesalahan sama selepas gagal membayar denda RM4,500 yang dijatuhkan oleh Mahkamah Magistrat Raub pada April lepas. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM tidak melepaskan peluang dengan mengadakan majlis berbuka puasa bersama warga berita ehwal semasa BES. Majlis disertai Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik yang berlangsung di Angkasa Puri. Pada majlis itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik turut mengagihkan makanan kepada warga kerja di Pusat Operasi Berita TV sebelum menyempurnakan majlis berbuka puasa. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Syabri meluangkan masa beramah mesra bersama warga kerja di Pusat Berita TV. Turut hadir pada majlis berkenaan Ketua Setiausaha KKMM, Datuk Seri Dr. Sharifah Zarah Said Ahmad, Pengarah Berita Ehwal Semasa Wan Bukhari Wan Daud dan Timbalan Pengarah Berita Ehwal Semasa Abdul Muiz Syafi'i. Datuk Seri Ahmad Syabri Cik kemudiannya menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Baiklah, Nasional 8 edisi 30 Jun berakhir di sini dan sebelum itu, terkini perkembangan nahas pesawat tentera Indonesia di Medan. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 116 orang. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.